para waris dan murid suiti kerana hadir untuk taklimat peperiksaan pertengahan tahun bagi sesi 2021 insyaAllah. Okey, pada hari ini Ustaz akan menjemput guru besar suiti iaitu Ustazah Habibah untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan peperiksaan pertengahan tahun bagi sesi 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ni Alhamdulillah. Okey, hari ni kehadiran 80 orang kepada semua. Alhamdulillah. Hari ni kita dapat berkumpul beramai-ramai. Hari ni alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syafiq selaku moderator kita hari ni yang come here, take a chair, ciptakan link ni untuk kita sama-sama berkumpul untuk dengar taklimat berkaitan dengan peperiksaan pertengahan tahun Seriti Nur Hidayah bagi tahun 2021. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayahnya dan nikmatnya kita dapat berkumpul lah hari ni. Hari ni berapa hari bulan? 10 Ogos. Hari ni hari Selasa pukul 10 pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada semua guru-guru serta waris-waris dan juga anak murid Seriti Nur Hidayah dapat meluangkan masa walaupun buat seketika waktu hari ni untuk sama-sama kita dengar taklimat hari ni berkaitan dengan peperiksaan pertengahan tahun insya-Allah. Okey, sebelum Ustazah start untuk taklimat ni, Ustazah nak minta tolonglah untuk semua waris-waris kita bacakan Al-Fatihah lah. Kita sedekahkan untuk semua arwah-arwah yang kematian disebabkan COVID ataupun asbab-asbab lain. Jadi Ustazah nak minta sebelum Ustazah ceritakan taklimat ni, kita sama-sama bacakan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada semua arwah dan juga tidak lupa juga kita sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah tahu di kalangan kehadiran hari ni 92 orang ni, Cikgu tak ada salah seorang lah ataupun siapa-siapa yang Allah makbul doanya, sama-sama kita doalah dengan berkat Al-Fatihah tadi tu. Allah pelihara kita, jauhkan kita daripada segala lah penyakit ataupun wabak yang kita hadapi sekarang ni dalam negara kita ni. Sama-sama kita doalah dengan Cikgu mengharapkan semoga dengan keberkatan Al-Fatihah yang kita baca tadi tu, semoga Allah pelihara kita semua insya-Allah. Okey, tanpa membuang masa, Cikgu nak salam awal Muharram. Hari ni merupakan awal Muharram bagi tahun 1443 Hijrah lah, untuk awal pernikahan. Alhamdulillah, bersempena dengan awal Muharram ni juga Cikgu nak ingatkan kamu semua, kita dapat menghayati hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Jadi ada macam-macam sejarah lah, ada ataupun kelebihan yang kita boleh tahu dalam awal Muharram ni. Jadi untuk hari ni Ustazah bukan nak bercakap panjang berkaitan dengan awal Muharram. Jadi Ustazah nak masuk terus lah, tanpa membuang masa lah, Ustazah nak masuk terus berkaitan dengan taklimat kita. Okey, untuk makluman semua. Okey, kalau suara Ustazah tak jelas ke apa, nanti tolong tulis kat mesej tu nak. Okey, untuk makluman semualah, insya-Allah Seriti kita akan adakan peperiksaan pertengahan tahun bagi sesi 2021. Alhamdulillah jelas. Okey, untuk tahun ini kita akan adakan peperiksaan pertengahan tahun pada tarikh
15 sehingga 19 Ogos 2021, iaitu hari Ahad sehingga hari Isnin, minggu hadapan. Jadi Ustazah minta tolong waris-waris dan anak-anak kat sini take note tarikh tu. Tulis kat tarikh tu, semoga kita tak lupa lah. Take note dekat kalender ke apa, tarikh tu merupakan tarikh peperiksaan pertengahan tahun untuk anak-anak seriti. Okey, jadi tarikh kita dah tahu dan Ustazah nak maklumkan juga sebenarnya untuk pengetahuan waris juga untuk peperiksaan pertengahan tahun ini kita akan laksanakan untuk subjek diniyah sahaja. Jadi Ustazah nak maklum kat sini sebenarnya jangan salah faham. Sebenarnya untuk peperiksaan pertengahan tahun ni kita akan jalankan untuk subjek diniyah saja. Iaitu bagi tahun 1, 2 dan 3 kita akan ada 5 subjek. Tahun 1, 2, 3 ada 5 subjek. Untuk tahun 4, perhatian untuk waris tahun 4, kita akan adakan peperiksaan pertengahan tahun untuk 7 subjek. 7 subjek untuk subjek diniyah sahaja. Okey, jadi untuk makluman kamu semua juga waris-waris dan juga anak-anak seriti, bagi tahun semua tahun 1, 2, 3 dan 4 kita akan jalankan tarikh peperiksaan ni semua serentak sekali. Jadi jadual dah diedarkan dalam grup waris, semua dah dapat makluman berkaitan dengan jadual, alhamdulillah. Jadi untuk hari ni cikgu akan maklumkan okey macam mana nak laksanakan peperiksaan ni. Jadi untuk tahun ni pihak sekolah dah bermesyuarat bersama guru-guru seriti, alhamdulillah kami dah ambil keputusan untuk mengadakan peperiksaan pertengahan tahun ini melalui online. Online iaitu menggunakan medium live worksheet. Okey, mesti ada yang cikgu faham, ada yang waris yang tak tahu pun apa benda live worksheet ni dan ada yang waris yang tahu, alhamdulillah. Jadi bagi yang waris yang tak tahu apa benda medium ni kan, live worksheet ni sebenarnya cikgu nak maklum kat kamu, live worksheet ni kamu tak payah nak download apa-apa pun dekat handset kamu. Apps ni tak payah download. Saya takut waris-waris ada yang risau nak kena download tak cikgu apps ni nak jawab periksa. Tak payah. Ustazah bagi menabak kat kamu, tak payah download apa-apa. Kamu hanya tekan link saja nanti. Jadi cikgu nak pastikan waktu tarikh peperiksaan nanti sepanjang seminggu tu, cikgu nak minta bantuan waris-waris. Semoga internet kamu dapat mencapai lah dengan baik, semoga kita dapat memudahkan kamu untuk jawab tu. Cikgu harap kamu punya internet kamu ataupun di tempat kamu tu mendapat link ataupun mendapat line yang sempurna lah, yang elok. Okey, jadi nanti untuk peperiksaan pertengahan tahun ini kita akan start 15 bulan tu. Cikgu-cikgu yang mana terlibat dengan peperiksaan dia akan hantar satu link kat kamu. Jadi link tu kamu hanya tekan link sahaja. Tekan link dan jawab di situ. Jawab dalam tu. Okey. Jadi untuk peperiksaan diniyah 5 subjek yang cikgu beritahu kat kamu tadi untuk 1, 2 dan 3 ni kita akan jalankan melalui live worksheet. Okey. Itu untuk subjek diniyah. Subjek diniyah seperti mana yang dipaparkan dalam jadual yang cikgu dah maklum kat kamu dalam grup tu, kita gunakan kaedah tu. Okey. Jadi cikgu dapat makluman juga yang kata, cikgu macam mana ni kat rumah kami tak ada internet cikgu, macam mana kami nak buka ni. Okey, cikgu nak abang kat kamu, sebenarnya untuk live worksheet ni, peperiksaan kita ni tiada masa, tak ada masa. Maksudnya tak ada masa bagi cikgu ni, cikgu tak tetapkan pagi ke, petang ke, malam ke, cikgu tak tetapkan waktu bila pun. Jadi bagi yang mak ayah yang bekerja, yang ada kekangan, handset tak ada kat saya ni. Ada handset dekat mak ayah saya dan mak ayah saya sedang bekerja hari ni. Okey, contohnya jadi cikgu tetapkan untuk peperiksaan kali ni, cikgu dah bersepakat dengan cikgu-cikgu seriti yang lain. Kita laksanakan peperiksaan ni dalam tempoh seminggu tu, jadi tiada masa. Kamu nak buat malam ke, nak buat petang ke, cikgu tak kisah. Jadi kamu sekurang-kurangnya kamu boleh menjawab tu.
Okey, dalam jadual. Okey ya, cikgu dah yang tanya soalan, cikgu buat video untuk yang tak dapat hadir ya. Cikgu sedang rekod. Apa yang cikgu cakap ni sedang rekod. Jadi tak perlu risau siapa yang tak dapat masuk pagi ni, insya-Allah kita akan masukkan dalam YouTube. Okey, alhamdulillah. Okey. Cikgu sambung balik. Okey, untuk yang tadi yang kata tak ada line tu kan. Okey, cikgu tetapkan masa saja. Apabila kamu tekan saja link tu, automatik dia hanya ada masa untuk 2 jam sahaja untuk menjawab. Okey? 2 jam saja, sebab tu dalam jadual cikgu tulis 2 jam dekat dalam jadual tu. Dan ada waris yang PM Ustazah, kata Ustazah macam mana 2 jam ni, tak faham. Kalau mak saya kerja pagi macam mana nak jawab? Sempat ke? Macam tu. Tak apa, jangan risau. Jadi kamu tekan je link tu bila-bila pun, malam ke, petang ke, automatik apabila kamu tekan link tu 2 jam sahaja boleh menjawab peperiksaan tu. Jadi sepanjang tempoh kamu tekan link tu, pastikan kamu duduk di kawasan yang ada line, handset pun bateri penuh, boleh jawab dengan elok, insya-Allah. Sebelum jawab kamu pastikan lengkaplah semua. Lengkap, bukan lengkap alat tulis ke apa tak, lengkap melalui baca doa ke, lengkap dengan ilmu-ilmu yang ada dalam diri kamu tu. Jadi sepanjang tempoh minggu ni, cikgu minta kamu revision betul-betul. Minggu ni tak ada PDPR, tak berlangsung dengan PDPR, kamu study betul-betul. InsyaAllah dengan kesungguhan kamu, Allah bantu kamu. Allah buka hati kamu untuk sama-sama kita jawab peperiksaan pertengahan tahun ni. Okey. Okey, yang keduanya, cikgu nak ucap terima kasih sekalung penghargaan sebenarnya kepada semua waris-waris seriti yang bantu kami, yang bantu pihak guru dan pihak sekolah sepanjang PDPR 4 bulan. Kita start bulan 4 kan, 4, 5, 6, 7, dah nak masuk bulan 8 dah ni. Cikgu terima kasih banyak-banyaklah dekat waris sebenarnya. Apa bantuan waris, cikgu tak dapat nak semak tugasan kamu sebenarnya. Jadi cikgu nak ucap terima kasih banyaklah dekat waris sebenarnya, dah membantu jadi tulang belakang guru dan juga sekolah untuk sama-sama kita jalankan PDPR. Alhamdulillah, yang mana murid-murid yang dapat laksanakan PDPR, cikgu ucap tahniah kat kamu. Memberi komitmen yang baik, datang attend kelas, Google Meet ke, tugasan-tugasan lain. Cikgu ucap tahniah kepada semua murid-murid yang tak dapat hadir ke kelas atas kekangan-kekangan. Cikgu tak boleh, cikgu tak dapat nak bantu kamu, hanya mampu untuk follow up je kamu macam mana. Jadi cikgu harap bantuan juga mak ayah untuk tengok, pantau anak-anak yang menggunakan handphone sendiri. Tadi kebanyakannya yang memakai handphone sendiri, dia tak dapat join kelas. Cikgu pun tak tahu apa masalahnya. Kalau kata handset ada dekat mak ayah, cikgu maafkan. Sebab tu kekangan kita tak mampu nak beli banyak-banyak peranti handphone untuk jalankan PDPR. Jadi cikgu beri masa peluang kamu boleh buat tugasan tu sampai malam. Cikgu terima saja tugasan, bila pun kamu nak hantar, cikgu terima. Hingga malam pun cikgu boleh tengok lagi tugasan kamu. Alhamdulillah. Okey, tadi cikgu terang untuk subjek diniah. Peperiksaan ni kita jalankan untuk subjek diniah sahaja. Cikgu ulang sekali lagi untuk waris-waris yang baru masuk. Untuk peperiksaan kali ni kita akan jalankan untuk subjek diniah sahaja. Okey, untuk tahun 1, 2 dan 3 akan ada 5 subjek. 5 subjek seperti mana tertera dalam jadual tu, 5 subjek sahaja. Tetapi untuk tahun 4 perhatian kepada murid tahun 4, kamu akan ada 7 subjek untuk peperiksaan kali ni, termasuk tafsir dan juga tajwid. Okey, jadi jangan melepaskan peluang tu untuk menjawab peperiksaan seperti mana yang disediakan oleh guru-guru. Jadi sepanjang minggu ni guru-guru sekarang tengah bertungkus lumus menyiapkan soalan-soalan periksa. Jadi kamu jangan risau, insya-Allah cikgu dah berpakat, Ustazah dah berpakat dengan cikgu, semoga semua buat bagi mudah. Semua kamu dapat menjawab dengan baik. Jadi cikgu minta bantuan kamu semualah, waris-waris dan juga anak-anak murid Ustazah.
mengulang kaji. Sepanjang minggu ni mengulang kaji untuk subjek dinia. Cikgu minta tolong kamu untuk subjek fiqh, sirah, tauhid dan sebagainya tu, cikgu nak kamu ulang kaji betul-betul untuk minggu ni. Okey, itu untuk dinia. Okey, alhamdulillah dah settle untuk subjek dinia. Okey, untuk subjek KASSR, okey, kalau Waris tanya apa dia tu cikgu, KASSR tu apa dia? KASSR tu adalah subjek-subjek teras dan elektif. Yang mana kita dah laksanakan sebelum ni, BM, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, English dan juga Sains. Okey, untuk 5 subjek tu KASSR tu kita akan buat juga peperiksaan pertengahan tahun. Tapi bukan menggunakan modul ataupun peperiksaan bertulis. Tetapi pihak sekolah dah bersepakat dengan PPD Padang Terap. InsyaAllah kita akan buatkan PPD, pentaksiran bilik darjah. Kita akan laksanakan pentaksiran bilik darjah untuk subjek KASSR. Okey, bagi murid-murid Waris yang bertanya kepada Ustazah lah sebelum ni, kalau kita peperiksaan melalui dinia KASSR macam mana nak mentafsirkan anak-anak kita melalui untuk subjek KASSR. Jadi cikgu dah bersepakat dengan PPD minta kita laksanakan PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Jadi untuk subjek KASSR ni nanti insya-Allah Cikgu Syazwani akan beri penerangan yang lebih jelas lah kat kamu selepas ni. Jadi minta kamu kekalkan, jangan live lagi. Selepas Ustazah cakap ni, Cikgu Syazwani akan sambung pula untuk penerangan berkaitan dengan subjek KASSR. Okey, jadi untuk subjek dinia yang cikgu maklum dah tadi berkaitan periksaan tu, itu sajalah daripada Ustazah sebenarnya. Jadi untuk makluman kamu, jangan lupa tarikh tu. Ya, Ustazah bagi tajuk-tajuk yang nak masuk periksa. Ya, okey, untuk tajuk yang nak masuk periksa, kamu boleh sendiri kontak dengan cikgu subjek berikut. Okey, subjek mana yang kamu kenal, tauhid, fiqh, sirah tu yang mana. Sebab tu untuk masa sekarang ni kamu jalankan hubungan yang baik dengan cikgu. Kontak cikgu yang mana masuk exam, yang mana masuk periksa. Yang tu kamu boleh tanya cikgu subjek. Kalau tanya Ustazah tak tahu semua. Sebab Ustazah tak buat soalan periksa. Jadi kamu boleh tanya cikgu subjek kamu. Masuk yang mana, yang nak study yang mana, boleh. Yang tu tanya, tak ada masalah. Sekurangnya boleh bantu kamu. Tapi cikgu nak maklum kat kamu, yang mana subjek yang kamu dah belajar daripada awal tahun sehingga kan habis PDPR minggu lepas, sampai situlah masuk exam. Itulah yang cikgu, kalau cikgu boleh maklum kat kamu, cikgu tajuk mana masuk exam, daripada awal kamu belajar awal tahun hari tu sehingga kan habis PDPR minggu lepas. Itulah tajuk-tajuk yang akan masuk dalam peperiksaan, insya-Allah. Jadi cikgu mohon bantuan kamu, pertolongan kamu juga, doa kamu juga dan doa ibu bapa, bantu beri kesihatan dekat guru-guru Seriti ni. Sebab sekarang ni guru-guru Seriti tengah bertukus-lumus lah untuk menjaga soalan insya-Allah. Jadi sama-sama kita doakan guru kita diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan. Untuk sama-sama nak mudahkan urusan. Cikgu nak mudahkan urusan kamu semua, kamu juga memudahkan urusan cikgu, insya-Allah. Sama-sama kita bantu. Sebab cikgu tak boleh nak jumpa kamu sekarang ni, tak boleh berhadapan dengan kamu sekarang ni. Kita hanya berjumpa di alam maya je macam ni, Google Meet ni. Jadi cikgu mintalah doa kamu semua lah, insya-Allah. Okey. Yang setakat makluman Ustazah, yang tu dulu daripada Ustazah. Okey. Okey, apa-apa pertanyaan dari cikgu nak minta tolong Tuan Muhadir minta tolong tutup presenting Lisa. Tekan berhenti berkongsi. Okey, terima kasih. Okey. Selamat datang
baru masuk. Okey, semoga tak terlepas tak terlepas maklumat ya. Okey, bagi waris yang nak bertanya soalan boleh komen dekat bawah tu, cikgu boleh jawab. Kalau kata tak faham apa-apa kan, tak jelas apa-apa boleh tulis dekat komen ni. Cikgu akan menjawab insya-Allah soalan kamu yang mana tak faham. Okey, sampai situ je dulu taklimat daripada Ustazah. Maklumat yang saya nak sampai kat kamu, insya-Allah Ustazah doakan kamu semoga Allah buka hati kamu, buka hati kita semua untuk sama-sama kita jawab soalan periksa ni dengan mudah insya-Allah. Kita minta bantuan pada Allah. Kita minta bantuan, minta doa daripada mak ayah kamu sebenarnya. Jangan lupa itu yang utama sebenarnya. Selepas kita dah tawakal, dah berdoa, dah semayang semua, jadi kita last kali kita minta tolong, minta doa daripada mak ayah kamu. Doa daripada mak ayah kamu tu yang penting. Minta doa, ya Allah, ibu dan ayah, minta doa. Doakan kakak, doakan abang untuk jawab periksa ni dengan mudah. InsyaAllah. Okey, daripada itu je kot daripada pesanan pada Ustazah. Okey, saya nak serahkan kepada moderator Ustaz Syafiq. Terima kasih kepada Ustazah Habibah kerana memberi taklimat tentang peperiksaan pertengahan tahun pada tahun ini. Ada soalan untuk Ustazah. Dia dalam komen ni kata, kalau masa menjawab tiba-tiba line terputus dan tidak dapat disambung sehingga habis masa peperiksaan, adakah boleh disambung kemudian? Ya, boleh. Sebab apabila dia terputus, contohnya terputus rangkaian, tak boleh dalam masa 2 jam tu dia tak boleh nak jawab, terputus, kamu boleh berhubung dengan ustazah yang ustazah subjek berikut. Contoh dia sedang menjawab soalan hadis. Okey, untuk kelas tu guru mana yang mengajar hadis, kamu boleh kontak cikgu tu dah maklum. Cikgu, saya terputus rangkaian internet, jadi saya tak sempat nak jawab habis soalan-soalan berikut. Okey, jadi cikgu tu akan bagi peluang kat kamu jawab sekali lagi. Dalam tempoh 2 jam tu kamu boleh jawab sekali lagi sebab akaun yang mana yang dah jawab akan termasuk data kamu dalam dekat guru subjek berikut. Jadi cikgu contoh subjek hadis, cikgu hadis tu dah ada data kamu. Jadi kalau kamu jawab 2 kali nama kamu, cikgu takut kamu punya markah kamu akan tersangkut. Jadi kamu maklum dulu kat cikgu subjek tu, cakap cikgu tadi saya internet saya terputus. Jadi saya nak jawab semula. Boleh sebab tu kekangan. Kekangan dekat diri kita kan, lain tak ada. Cikgu faham. Semua kampung, semua perkampungan kita ni kurangnya tak ada internet. Jadi cikgu faham kekangan kamu boleh mohon dekat cikgu subjek berikut. Tahu? Jangan maklum kat ustazah tak mengajar subjek-subjek tu, yang mana cikgu-cikgu yang mana mengajar subjek untuk kelas anak kita boleh maklum. Lagi soalan lagi, ada lagi soalan tak? Terjawab dah soalan tu tuan? Ada lagi soalan tengok. Assalamualaikum Ustazah. Ustaz, sepanjang anak-anak menjawab perlukah waris tunggu? Okey, sepanjang menjawab perlukah waris tunggu? Okey. Untuk soalan ni sebenarnya untuk waris menunggu tu adalah untuk bagi anak yang tak boleh nak baca, yang tak mampu nak baca, mungkin dia nak bertanya macam mana, sebab cikgu tak ada di hadapan dia, jadi cikgu minta bantuan mak ayah lah, tolong baca soalan. Bagi anak yang dah boleh membaca, tak ada masalah, boleh dia buat sendiri, tinggal kat dia handset saat 2 jam tu, bagi dia jawab sendiri. Kalau bolehnya, seeloknya, sejujurnya macam tu lah. Tapi cikgu minta bantuan mak ayah yang mana anak tak boleh membaca, bagi subjek jawi pula, subjek diniah kan. Jadi cikgu minta bantuan waris lah untuk membaca soalan kat dia sekiranya dia tak boleh. Sekiranya waris pun tak mampu nak membantu, boleh kontak cikgu-cikgu subjek. WhatsApp cikgu subjek, macam mana soalan ni, macam mana, boleh. Tak ada masalah. Ada lagi soalan. Mohon berikan PIC untuk berhubung jika network down. Terima kasih. Okey, boleh, tak ada masalah. Mohon berikan
gambar. Maksudnya screenshot gambar ke tuan? Puan Nur Hayati. Maksudnya screenshot gambar ke? Cikgu Biba. Ya. Bukan gambar tau. Dia punya ustaz yang berkenaan yang subjek tu lah yang saya nak contact number tu. Nak contact. Oh, contact number PIC. Person in charge. Oh, boleh. Nanti kita akan berikan, saya cikgu take note sekian, berikan nombor telefon cikgu guru-guru untuk kamu berhubung. Okay, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Kita akan berikan di grup WhatsApp lah sebelum start bermulanya peperiksaan. Kita akan maklumkan nombor-nombor guru-guru untuk sebaran lah dekat grup waris untuk kamu kontak cikgu-cikgu mana yang ada masalah internet ke, masalah soalan ataupun dari segi soalan periksa pun cikgu tak boleh nak confirm juga. Cikgu harapnya jelaslah dengan soalan tu. Sekiranya ada masalah dekat soalan tu daripada pihak sekolah sendiri pun cikgu mohon maaf, kamu boleh kontak kat cikgu tu. Sebab kebarangkalian sekiranya ada soalan yang tidak dipahami ataupun kesalahan apa-apa, boleh kontak cikgu subjek tu. Ada lagi soalan tak? Alhamdulillah terjawab. Okey, lagi ada soalan lagi tak? Rasanya setakat lah ni tak ada lagi soalan. Kita tunggu taklimat daripada Cikgu Syazwani lah. Ya, Cikgu Syazwani, boleh. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Jelas tak suara saya? Jelas, Alhamdulillah. Okey, terima kasih moderator kita iaitu Ustaz Syafiq Omar yang berusaha, yang berbahagia, Ustazah Habibah binti Awak Yaakob selaku Guru Besar Sidi Hidayah Melaka, rakan guru yang dapat join Google Meet kita pada kali ini, ibu ayah, anak-anak yang sentiasa dirahmati Allah dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ibu ayah dan juga anak-anak yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami dalam taklimat peperiksaan pertengahan tahun ini. Mungkin juga ibu ayah kita tanya kenapa subjek SSR macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, RBT dekat bentuk teknologi dengan bahasa Arab tak ada exam. Okey, di sini saya tampil untuk buat sedikit pencerahan berkenaan dengan peperiksaan KSSR yang digantikan dengan PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Okey, tujuan pentaksiran ini dilaksanakan adalah untuk menilai tahap perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okey, anak-anak tuan-tuan perempuan akan dinilai tahap pencapaian mereka berdasarkan PDPR yang sedang berlangsung sekarang ni. Dan juga agak tidak adil lah kalau sekiranya kita fokus pada PDPR saja. Ada setengah anak-anak tu yang tak ada capaian internet. Okey, kami guru-guru mengambil keputusan inisiatif untuk menilai tahap pencapaian anak-anak berdasarkan bersemuka sebelum tu. Yang masa kita sekolah sebelum ni ambil juga. Okey, antara kriteria yang akan dinilai oleh guru ataupun dilihat oleh guru ialah berkaitan dengan keterlibatan anak-anak dalam kelas, iaitu kehadiran. Okey, kehadiran dalam kelas sama ada kelas PPR ataupun kelas hak yang masa bersemuka dulu. Okey, yang kedua ialah berkaitan dengan kerja sekolah ataupun tugasan yang cikgu berikan di dalam waktu PDPR. Okey, yang ketiga ialah kuis. Setengah cikgu atau subjek-subjek tertentu akan bagi kuis. Okey, akan bagi kuis. Itu pun cikgu akan menilai tahap pencapaian anak-anak semua. Okey, yang keempat yang terakhir ialah kehadiran murid dalam Google Meet. Tapi setengah anak-anak tu jangan bimbang.
sebabnya itu adalah satu elemen. Okey, kalau tak dapat capai gumit, mungkin cikgu-cikgu ambil kira tentang kerja sekolah yang diberi dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kami guru ni merujuk di SKP, iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran yang kementerian punya untuk menilai tahap pencapaian setiap murid lah. Okey, jadi pihak sekolah telah pun membuat keputusan untuk melaksanakan PBD sahaja untuk subjek SSR. Jadi anak-anak bolehlah fokus subjek diniah untuk peperiksaan. Bolehlah study dalam setiap minggu ni, dan insya-Allah kita akan laksanakan peperiksaan pertengahan tahun untuk diniah minggu depan insya-Allah. Okey, setakat itu sajalah penerangan tentang KSSR. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Syazwani kerana memtaklimat tentang KSSR untuk hari ini. Minta maaf tersasus sikit KSSR untuk pagi ni. Okey, ada cikgu-cikgu lain yang nak cakap atau nak bagi ucapan apa ke? Ya. Nak maklum sikit pasal ni lah, yang saya kumpul sikit. Ustaz Syafiq Sulaiman ada tak? Ustaz Syafiq Sulaiman ada. Ustaz Syafiq Sulaiman ada. Minta Ustaz Syafiq Sulaiman maklum sikit tentang Amat Islami yang akan berlangsung nanti ni, insyaAllah. Bagi pencerahan sikit lah, insyaAllah acara-acara pertandingan nanti maklum sikit kat waris mana yang peserta yang terpilih tu mungkin akan kena main sekolah lah untuk latihan sebagainya. Ustaz Syafiq bagi penerangan sikit tak? Okey, boleh. Kita jemput Ustaz Syafiq untuk bagi sedikit taklimat tentang Amat Islami. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas tak suara Ustaz? Jelas. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, baik. Okey, insya-Allah kita akan adakan pertandingan amal Islami. Okey, pertandingan amal Islami ni macam siapa yang tak tahu, dia ada azan. Antara acara-acara yang dipertandingkan adalah azan, khutbah, bercerita, hafazan, tilawah Al-Quran, dan juga pidato bahasa Inggeris. Okey, baik. Okey, jadi insyaAllah amal Islami ni akan diadakan pada 26 September peringkat negeri, 26 September 2021. Okey, nanti ustaz-ustaz, guru-guru nanti akan follow up, akan post dalam grup WhatsApp untuk pelajar-pelajar yang dipilih untuk kami akan buat pilih dalam 4-5 orang pelajar. Contoh satu acara, kami akan pilih dalam 4-5 orang pelajar. Lepas tu kami akan buat saringan dan pilih yang terbaik untuk hantar mewakili sekolah lah di peringkat negeri. Okey, nanti jadi mungkin waris-waris anak-anak yang terpilih tu nak minta jasa baik waris-waris supaya hantar, kalau guru tu minta hadir ke sekolah ke untuk training depan-depan, untuk macam tilawah, kena training depan-depan, kita kena tengok makhraj huruf dan sebagainya. Kalau azan, kena training depan-depan kan, kita nak dengar budak tu azan. Jadi minta jasa baik waris-waris, hantar anak tu lah, hantar anak ke sekolah ataupun ke rumah cikgu yang nak melatih tu lah, ikut kepada jurulatih. Jadi kalau ini untuk memberi semangat sikit lah dekat anak-anak untuk join, jadi bolehlah siapa yang suka bercerita ke, duduk kat rumah tu, selama PDPR ni, selama tempoh PKP ni, dia suka bercerita depan cermin ke apa ke kan,
Dia suka cakap bahasa Inggeris ke, boleh masuk pidato bahasa Inggeris ke apa kan. Jadi kalau dia semangat, dia boleh habaq. Dekat nanti cikgu akan pilih nama dia. Jadi dia boleh training dan dia boleh semangat, sebab kami Amal Islami ni tak perlukan nak hantar budak pergi mana-mana sekolah untuk pertandingan, tak perlu. Kami akan gunakan platform Google Meet secara Google Meet. Jadi dia perlu, budak tu dia ada satu kriteria pula lah nak kena tambah. Budak pelajar tu dia kena line dia kena laju. Contoh dia azan sedap, tiba-tiba line tak laju. Juri-juri dengar sangkut-sangkut, masalah jugalah kan. Okey, jadi kalau dia kalau menang peringkat negeri, dia akan masuk ke peringkat kebangsaan pula. Dia akan masuk ke peringkat kebangsaan. Tapi untuk acara azan dan khutbah, okey, ni Ustaz Abang siap-siap Untuk acara azan dan khutbah hanya ada di peringkat negeri sahaja. Untuk acara tilawah Al-Quran, hafazan, pidato bahasa Inggeris dan bercerita, ada acara tu akan dipertandingkan juga di peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan ni kira hampa, kalau menang hampa mewakili Kedah. Pergi lawan negeri-negeri lain tu. Kemas Okey. Untuk hadiah pula. Ni Ustaz cerita untuk bagi naik semangat hampa ni, bagi semangat. Okey, untuk hadiah pula, dia akan beri dalam bentuk wang tunai. Okey, dalam bentuk wang tunai. Nombor satu adalah nanti banyak jugalah duit tu. Nombor satu dapat berapa ringgit, nombor dua dapat berapa ringgit. Okey. Jadi nanti lepas periksa nanti kita akan fokus untuk Amal Islami pula. Jadi kami akan pilih lah budak-budak yang tu. Tapi pelajar-pelajar yang dipilih tu, yang kami akan pilih tu, kami bukan tengok dari segi dia punya suara sedap ke, dari segi dia pandai bercerita sahaja ke, tak. Cikgu-cikgu akan tengok dari segi akhlak dia juga. Dia join tak PDPR. Selagi dia bercerita pandai, lain laju tiba-tiba PDPR tak ada, tak boleh lah. Jadi kami akan tengok dari segala segi akhlak dia punya budi pekerti dia dengan guru-guru, mak ayah dia okey tak, baik ke tak. Jadi hampa kena jaga akhlak. Okey, itu saja kot. Ada apa lagi tak Ustaz Alif? Ustaz ni, ada orang tanya, kalau pelajar-pelajar yang nak masuk macam mana nak daftar tu? Nak masuk, nanti kami akan bermesyuarat dan kami akan pilih jurulatih untuk setiap acara tu. Nanti kami akan Ustaz akan minta mereka untuk post dalam grup WhatsApp. Okey, contoh macam Ustaz Alif jurulatih bagi azan. Jadi siapa yang nak masuk azan boleh boleh WhatsApp dekat Ustaz Alif. Contoh boleh WhatsApp dekat Ustaz Alif. Lepas tu nanti Ustaz Alif akan pilih. Ustaz Alif akan tengok, dia ni PDPR tak ada pun, tak pernah masuk pun PDPR, tak pernah hantar pun tugasan. Kami tolak lah. Walaupun suara dia sedap, walaupun dia azan macam Imam Mekah sekalipun. Tapi kalau PDPR akhlak tak jaga, kami tolak. Okey. Jadi nanti kami akan bagi nombor-nombor jurulatih untuk setiap acara. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey, baik. Sedikit tambahan lah Ustaz Ifina, tambahan. Baik, jadi macam Ustaz Ifina cakap tadi, untuk Amal Islami ni kita akan bertanding di peringkat negeri. Jadi insya-Allah jurulatih ni dia akan pilih staff-staff yang terbaik daripada yang terbaik lah. Kita guru tak akan pilih, orang tak akan pilih, istilah orang takkan bias lah. Pilih budak-budak pandai ke. Dia kat seorang budak pandai, dia contoh macam bercerita, tapi kalau contoh dia ni pelajar pintar, pelajar pandai membaca dan sebagainya, tapi dia malu-malu. Jadi susahlah untuk dia nak perform ataupun buat persembahan. Jadi kita nak pilih pelajar yang terbaik.
tak sepertinya dia ni pelajar yang pandai ataupun pandai, tapi kita nak pilih yang terbaik insya-Allah. Jadi bagi yang tak tahu lagi pasal amal Islami ni, amal Islami ni dia lebih kurang kalau pasti ni orang panggil alam ria. Alam ria pasti. Itu pertandingan di peringkat core akademik. Dia ada core curriculum yang bersukan dan juga core akademik. Ni bahagian core akademik. Jadi sekolah kita ni dah pernah lah mencipta kejayaan dalam amal Islami ni, antaranya pada tahun 2019 seperti kita ni dah berjaya lah menghantar wakil pada sekolah ni untuk mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan dalam acara bercerita perempuan. Jadi kalau boleh tahun ni kita nak teruskan, nak tambah lagi lah, kalau boleh kita nak tambah lagi kejayaan sekolah kita ni supaya wakil daripada sekolah kita ni mewakili negeri Kedah untuk bertanding dengan negeri-negeri lain. Nak bertanding lawan dengan negeri Perak, Selangor, Terengganu, Kelantan dan sebagainya ni. Jadi Ustaz nak nanti bila pelajar yang dipilih tu bagi komitmen yang sangat-sangat baiklah. Kena bagi semangat yang sungguh-sungguh supaya nak menang, supaya mengharumkan nama sekolah ni. Jadi insya-Allah kalau nak masuk kena disiplin lah, kena disiplin. Jangan pula nanti sambil berlatih sambil main-main. Ustaz tak mau. Duduk berlatih sambil main-main, tak lagi bila Ustaz suruh hafal tak hafal pun. Ustaz bagi contoh yang masuk acara bercerita, Ustaz bagi teks bercerita. Okey, Ustaz tahu hafal ni, nanti kamu kena hafal teks ni. Tengok tak hafal pun, malah. Macam tu Ustaz buang terus macam tu. No, tak mau itu. Lepas tu setengah tu nanti bila bagi teks tak hafal, lepas tu bila tanya pertandingan duk teriak pula, lagi malu salah nanti. Tak mau itu noh. Sebab ada pernah jadi. Kan ada budak sekolah lain lah kan. Dia tak hafal, lepas tu dia naik termentah, dia teriak termentah, malu je cikgu. Kan. Jadi Ustaz tak maulah budak sekolah kita buat begitu. No. Pilih ni pastikan bagi komitmen ataupun bagi usaha yang sungguh-sungguh supaya dapat memenangi dalam acara yang kamu masuk tu lah. Dan semuanya ada di peringkat negeri. Di peringkat negeri ada 6 acara. 6 acara, tak sesat lah. Itu azan. Azan ni ada peringkat negeri sahaja. Azan ni untuk tahap 1 saja. Yang tahun 4 yang berangan lah noh. Yang untuk acara azan ni tahun 4 yang berangan nak masuk lah. Sebab tahun 4 tak boleh lah masuk azan. Kamu dah tahap 2. Tahap untuk azan ni yang boleh masuk tahun 1, 2 dan 3 sahaja. Lepas tu khutbah. Khutbah pun untuk tahap 1 juga. Khutbah ni peringkat negeri saja untuk tahap 1 juga. Khutbah dengan azan lelaki lah, perempuan jangan berangan nak masuk pula. Perempuan yang ustaz, saya nak masuk azan ustaz. Saya nak jelis kan kamu perempuan. Tak boleh masuk azan. Yang masuk azan ni lelaki sahaja tahap 1. Tahun 4 ataupun perempuan jangan berangan nak masuk. Okey, lepas tu yang ketiga acara bercerita. Bercerita ni tahap 1 sahaja, lelaki perempuan. Bercerita ni lelaki perempuan tahap 1 sahaja. Maksudnya murid yang tahun 1, 2, 3 sahaja cerita ni. Okay, kemudian acara hafazan. Acara hafazan ni ada dua tahap. Tahap 1 ada, tahap 2 ada. Maksudnya yang tahun 4 boleh masuk dah ni. Lelaki perempuan. Lepas tu acara yang keempat iaitu acara tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ni untuk tahap 2 sahaja. Maksudnya tahap 4 sahaja boleh masuk. Tahun 1, 2, 3 tak boleh masuk tilawah ni. Tahun 4 sahaja boleh masuk. Lelaki perempuan. Kemudian acara yang kelima pidato bahasa Inggeris. Pidato Inggeris ni pun tahap 2 sahaja. Maksudnya tahun 4 sahaja boleh masuk. Tahun 4 sahaja masuk untuk pidato bahasa Inggeris lelaki dan perempuan. Okey, acara puasa Syafik terlepas ni. Semua sebut dah kan? Khutbah Ustaz, khutbah. Khutbah sebut dah, tahap 1, lelaki saja. Nanti Ustaz akan tunjuklah acara-acara yang tandingkan tu dalam grup InsyaAllah. Jadi Ustaz harap yang mana peserta nanti bila terpilih bagi kerja minta semua yang terpilih tu bagi kerjasama sungguh-sungguh lah.
pastikan bila cikgu bagi latihan tu, buat latihan tu, berlatih sungguh-sungguh. Nak bagi menang. Tak menang pun tak apa, yang penting kamu buat yang terbaik. Jangan pula kamu nak menang tapi berlatih main-main. Lepas tu tak teriak nak menangis tak menang. Tapi hak tu kita tak kata apa lah. Dah kamu sendiri tak hafal ataupun tak berlatih sungguh-sungguh, kalau ustaz tak kata apa lah. Guru tak kata apa. Tapi kalau kamu dah usaha sungguh-sungguh dah, kamu dah buat terbaik tapi tak menang juga, tak apa, kita bangga juga sebab kamu dah buat yang terbaik. Sebab kita melawan ni bukannya 1, 2, 3 sekolah. No? Bukan 1, 2, 3 sekolah. Kita akan bertanding ni, dekat Kedah ni ada 20 seriti. Dekat Kedah ni ada 20 seriti. Tak dapat satu, dapat nombor 2, 3 pun jadilah. Yang penting kamu dapat tempat di antara yang terbaik daripada yang terbaik. Sebab seriti lain pun hantar peserta pun mesti hantar peserta yang terbaik juga. No? Seriti lain pun hantar peserta yang terbaik juga. Jadi kita ni bertanding sesama yang terbaik daripada yang terbaik. Lawan lah. Siapa yang buat sungguh-sungguh, siapa yang ni buat betul-betul, insya-Allah dia boleh menang. Siapa yang berusaha, dia akan dapatlah kejayaan tu. Man jadda wa wajada. No? InsyaAllah. Jadi nanti apa-apa hal nanti Ustaz Syafiq lah akan maklum dekat kamu semua. Nanti Ustaz Syafiq akan maklum dekat Ustaz Syafiq Sulaiman lah akan maklum dekat kamu semua tentang Okey, baik. Terima kasih Ustaz Ali. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Okey, baik. Sulaiman Terima kasih Ustaz Ali. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Alif dan Ustaz Syafiq Sulaiman kerana memberi sedikit taklimat tentang amal Islami pada tahun ini. Ada cikgu-cikgu lagi yang nak cakap? Tak ada lah. Okey. Sebelum kita mengakhiri taklimat pada hari ini, Ustaz mewakili guru-guru suiti ingin mengucapkan bitaufiq wa najah. Selamat menjawab peperiksaan pada minggu hadapan. Sebelum nak periksa, Ustaz nak bagi tips sikit. Sebelum kita nak jawab periksa, pastikan baca doa dulu, selawat banyak-banyak, baca bismillah, dan jawab dengan elok. Jangan kalut kita nak menjawab. Kita jangan kalut nak menjawab. Okey. Satu tip lagi, nak jawab periksa, pastikan sebelum kita nak periksa, kita kena minta maaf dulu dekat mak ayah, dekat cikgu-cikgu, nak minta halalkan ilmu dan sebagainya. Itu antara tips untuk kita nak menjawab peperiksaan dengan elok. Itu saja perkongsian tips peperiksaan. Dan Cikgu Adilah kata, okey, baca doa, jawab dengan tenang. Okey. Pastikan sebelum exam mohon maaf, minta halalkan ilmu. Itu antara tips daripada Ustazah Adilah kita. Dia bagi tips sikit tentang tips untuk menjawab peperiksaan. Okey. Lagi duk fikir nak masuk azan lah. Lagi periksa tak jawab. Tu ya. Fokus periksa dulu. Lepas periksa baru kamu fikir kamu nak masuk cerita ke apa bagai ke. Itu. Okey, itu saja taklimat pada hari ini. Okey, kita tutup taklimat kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Wal-'asr innal insana lafi Terima kasih Ustaz Syafiq. Okey, bersama-sama. Okey, Ustaz nak mohon maaf kepada waris-waris mana yang lama masuk.